Kami datang dulu satu, oh kasih, dua ni kasih yang dia owner dia orang lain. Ambil dengan dia Kami lah kat belakang sebenarnya. dia. Kalau kata datang sini dia je lah. Selam. Hoş geldiniz. Kembara kami diteruskan dengan menyusuri salah satu pintu paling ikonik di Kota Lama Baitul Maqdis, Damascus Gate, atau dikenali sebagai Bab Al-Amud yang bermaksud pintu tiang. Inilah pintu gerbang paling utama dan paling sibuk di bahagian utara Kota Lama, menghubungkan Muslim Quarter dengan Jalan Lama menuju Nablus dan secara sejarahnya hingga ke Damsyik, Syria. Struktur yang kita lihat hari ini dibina pada tahun 1537 oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari Empire Uthmaniyah, namun tapaknya telah digunakan sejak zaman Rom abad pertama Masihi. Reka bentuknya berciri kubu pertahanan dengan menara berkembar dan laluan berselekoh bagi tujuan keselamatan. Hari ini, Damascus Gate bukan sekadar pintu masuk tetapi simbol kehidupan rakyat Palestin, pusat aktiviti sosial, ekonomi, dan juga lambang kehadiran berterusan mereka di kota suci ini. Kami kemudian menyusuri lorong sempit menuju ke Monastery of Saint Charalambos yang terletak berhampiran Church of the Holy Sepulchre. Biara kecil milik Patriarkat Ortodoks Yunani Jerusalem ini didedikasikan kepada Saint Charalambos, seorang martir Kristian abad kedua yang dihormati sebagai pelindung daripada wabak penyakit. Walaupun tidak sebesar tapak-tapak utama di sekitarnya, kehadiran biara ini mencerminkan kesinambungan komuniti Ortodoks Yunani sejak era Byzantine dan memperlihatkan kepadatan sejarah keagamaan di kawasan ini. There was a row of columns from Damascus Gate till Nabi Dawud Gate. There was a shopping center near the period during the Byzantine period. So the idea of malls is not new, okay? And there were 22 meters wide shopping center and 1 kilometer length covered. Perjalanan diteruskan ke Salah ad-Din Ayyubi Waqf, sebuah tapak wakaf Islam yang dikaitkan dengan era pemerintahan Salah ad-Din selepas pembebasan Jerusalem pada tahun 1187.
Sistem wakaf ini diwujudkan untuk menyokong institusi agama, pendidikan dan kebajikan umat Islam selepas era Perang Salib. لا بس من قبل Tapak ini asalnya merupakan gereja era Perang Salib sebelum ditukar fungsi selepas pembebasan oleh Salah ad-Din pada tahun 1187. Pada abad ke-13, semasa pemerintahan Mamluk, ia dibangunkan sebagai pusat sufi dan menjadi tempat ibadah, pengajian serta penginapan ahli tasawuf, mencerminkan lapisan sejarah politik dan keagamaan Jerusalem. ماليزيا ماليزيا ايوه خرجوا زبون That if you look from north or south or west or east, you will see the So, for the first Disinilah kami diberitahu tentang sebuah bilik kecil yang mempunyai tingkap tempat Salah ad-Din pernah bersuluk dan bermuhasabah. Berdiri di hadapan tingkap itu terasa seolah-olah menyentuh lembaran sejarah. Dari bumbung kami dapat melihat begitu banyak gereja yang mengelilingi kawasan ini, dan yang ironinya, Church of the Holy Sepulchre, yaitu antara gereja yang paling suci untuk penganut Kristian, terletak betul-betul berjiranan dengan kawasan wakaf ini. Subhanallah. Ini juga dihidangkan cai ketika ada di atas bumbung tersebut, sambil menikmati pemandangan kota lama yang syarat dengan sejarah dan pertembungan tamadun.
can see on the right side there, you can Dikatakan terdapat keturunan ketujuh Salahaddin yang masih hidup dan menjaga kawasan tersebut. Seorang perempuan tua menceritakan salasilah keluarganya kepada kami dengan penuh semangat. Between Christian and Muslim, a big war because nobody Christian go to Muslim or Muslim go to Christian. Salahuddin Ayyubi stay here 2 years, sleep here and make meeting here, and go down to Khidwa to pray to make the i'tikaf. When he finished, Salahuddin Ayyubi left to Syria and died in Damascus of Umayyad in Damascus. Salahuddin Ayyubi keeps the house to my family. I am live alone, I am not married. I take my yatim and help them. If I am die, I put the house to Waqf Islami. Di sini pula kami dapat melihat dinding ratapan atau the Wailing Wall dari jarak jauh. Dari sudut pandang ini, kelihatan para pengunjung berkumpul di hadapan tembok tersebut, berdoa dan meletakkan kertas-kertas kecil di celahan batu. No? Okay. So you can see this is the Tembok Meja Surat. Luar dari Christian Quarter, kami menyaksikan kesan penggalian di sebelah tembok Al-Aqsa yang menimbulkan rasa tidak selesa dan kebimbangan terhadap keselamatan kawasan suci tersebut. Done by Yahudi around Masjid Aqsa to look for anything related to Nabi Sulaiman, Nabi Dawood. And fortunately, it's a missing period from Bayt al-Maqdis. Nabi Dawood, Nabi Sulaiman is a missing period in Bayt al-Maqdis. Nothing was found related to Nabi Dawood or Sulaiman in Bayt al-Maqdis. Okay, if you drive 50 kilometers, this will be where everybody is gathered, Yawm al-Qiyamah. Now we're gonna drive via the occupied part of 1948, and you can see the difference between the east part and the west part, how it's well renovated and built, and a lot of services and construction. Territories of 1967, and there is checkpoints all over that cannot reach this part. So when I said our brothers who live here cannot go to Aqsa, they cannot go to Aqsa. 1,000 people, and of course population is rising up now. There is around 30,000 refugees here. Now all over the world there is around 7 million refugees. Mainly here we have 20 refugee camps. In the West Bank we have refugee camps which were destroyed in Gaza. And actually from here we used to get the water to Jerusalem. Do you believe? In the old days there was an aqueduct from here to Jerusalem. Kami kemudian menuju ke Room of the Last Supper yang dipercayai oleh kaum Nasrani sebagai tempat Nabi Isa mengadakan perjamuan terakhir bersama para Hawariyun sebelum peristiwa penyaliban menurut kepercayaan mereka. Nowadays it's called Zion Gate. Zion, which means Jerusalem. Okay, to ascend to Zion. Franciscan Church, by the way, because the Last Supper room used to be a masjid, and they go to the Last Supper, so they built this church, the Franciscan, as the place of the Last Supper. And this is the Armenian church. And the Armenian built this church to commemorate the place where the jail, prison of Nabi Isa. And that church
Rashid. Seven. تنشر 6 فرق معدل 3 للمسؤول Yes, fica full. Yes. Yes. Take. Just a second. I take one more. Yes, take one. Bangunan ini juga dikenali sebagai Cenacle dan terletak di Mount Zion. Di hadapannya terdapat bahagian masjid yang suatu ketika dahulu ditawan dan ditukar menjadi gereja. Pada pintu masuk gereja tersebut masih kelihatan kesan tulisan Allah yang telah dipadamkan serta kesan-kesan peluru dan tembakan di sekeliling dinding kawasan itu. Ke Jerusalem. Dia punya ini. Duit ada. Nampak sebelah sana tu kosong kan? Kalau tak ada tembok ni orang daripada ni boleh ke sini lah. Bila ada tembok dia tak ada. Dan kawasan ni asalnya memang orang Palestin betul. Dia halau. Dia halau ke Hebron ke mana. Bukan jauh mana pun kan. Dalam sejam je. Tengok pagar dia kan. Sepanjang perjalanan, kami dapat melihat tembok-tembok tinggi yang memisahkan kawasan penduduk Palestin dengan kawasan yang telah diduduki sejak tahun 1948. Sungguh menyayat hati melihat pemisahan yang begitu jelas di hadapan mata. How you call it? Tembo? Yes, Tembo separation wall separating the occupied territories of 1948 from the occupied territories of 1967, and there is checkpoints all over that cannot. Orang Palestin. Panjang ni tembok ni. Dia kalau cara dia nak buat sampai ke Jerusalem. Dia punya ni. Nampak sebelah sana tu kosong kan? Kalau tak ada tembok ni orang daripada ni boleh ke sini lah. Bila ada tembok dia tak ada. Bermakna sebelah sana tu asalnya memang orang Palestin betul. Dia halau. Dia halau ke Hebron ke mana. Tengok tembok dia besar tembok dia. Di sebalik ni penempatan dia orang. Kami singgah sebentar di Bukit Zaitun atau Mount of Olives yang memberikan pemandangan jelas ke arah Al-Aqsa. Di hadapan kami terbentang tanah perkuburan Malaun yang luas. Mengikut kepercayaan mereka, kawasan ini dianggap lokasi kebangkitan pertama pada hari kiamat. Sebab itu ramai yang mahu dikebumikan di situ. Alhamdulillah kita dapat ke bumi Ambiya Al-Aqsa. Masya Allah. Alhamdulillah. Perjalanan diteruskan ke Hebron, ke Ibrahimi Mosque atau Al-Haram Al-Ibrahimi yang menempatkan makam simbolik alaihissalam serta makam Nabi Ishaq alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Perlu dijelaskan bahawa perkataan makam bermaksud tanda peringatan atau simbol penghormatan dan tidak semestinya terdapat jasad di bawahnya.
Di sini kami berkesempatan menunaikan solat Zohor dan Jamaah Asar, dan selepas solat kami diperdengarkan alunan bacaan Al-Quran yang sangat merdu dan syahdu daripada karya tempatan. Kami singgah makan tengah hari di restoran La Storia sebelum menuju ke makam Nabi Musa alaihi salam yang terletak di kawasan padang pasir antara Jerusalem dan Jericho. Tapak ini secara tradisi dikaitkan dengan Nabi Musa, walaupun lokasi sebenar kubur baginda tidak diketahui secara tepat.
Perhentian terakhir kami ialah Mount of Temptation di daerah Jericho atau Jabal Al-Karantal dalam bahasa Arab, tempat yang dikaitkan dalam tradisi Kristian sebagai lokasi Nabi Isa diuji selama 40 hari. Merah. Lok, Masya Allah, Tabarak Ar-Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ma ta'aqab al-layli wal-nahar. Dalima, Palestina. No Jakarta. Sister. Kamera. Terima kasih. Ini rambut tua dari ini bagus buat anak. Coba. Ayo Bapak Ibu, mari. Belanja di dalam. Cuba kecak di sini Haji. Ayo. Masya Allah. Cuba Haji, cuba. Di sini, para peniaga giat mempromosikan minyak zaitun, kurma Jericho, herba tempatan, tasbih kayu zaitun, dan pelbagai cenderamata. Ada jawab, ada bersuma. Ada jawab, ada bersuma. Boleh? سكر سليمان دخل وسكر اوكي ابا كبر alhamdulillah Haji, ini kurma 3 kualitas ini kurma Bapak Ibu. Ini kurma nomor 3. Ini besar kurma keras kurma tahan lama. Tidak bagus kurma ini murah. 1 kilo $8, 3 24 harga khusus Malaysia. 3 paket $20. Ini kurma nomor 3. Kurma nomor 2. Kurma nomor 2 ini bagus kurma. Kecil kurma, kering kurma, tidak kimia. Tahan 6 bulan. Berapa tahan? 6 bulan. Harganya 112, 336 harga khusus Malaysia. 3 paket 30. Astagfirullahaladzim. Ini satu bersuma. Alhamdulillah. 3 paket $30. Kurma nomor 2. Kurma nomor 1 Haji. Wahid. Nama Al-Majul. Apa nama? Al-Majul. Sama coba dari mobil. Besar. Sigar. Enak kurma. Berapa tahan? 2 tahun. Berapa tahan? Ini satu bersuma. Ini harganya Haji. Haji 1 kilo 20. Ini Haji 112, 336 Muslim sim alhamdulillah. 330 sama semua Haji. Ini minyak zaitun asli untuk minum, untuk kolesterol, untuk massage, untuk masak, untuk rambut. Sabar. Ini satu bersuma. $15. Ambat 60 Muslim sim alhamdulillah. Ambat 50 sama semua. Kembara kami di bumi Palestin. Perjalanan yang singkat tetapi sangat menusuk hati. Kami puas dapat menziarahi tempat-tempat bersejarah dan kesan peninggalan nabi-nabi besar di sekitar Al-Aqsa, Hebron, dan Jericho. Namun dalam kepuasan itu lahir rasa simpati yang mendalam kepada rakyat Palestin yang terus berjuang mempertahankan tanah air mereka. Semoga Allah memberikan mereka kemenangan yang abadi. Perjalanan ini belum tamat. Selepas ini kami akan keluar dari sempadan Palestin dan menuju ke destinasi seterusnya di Jordan pula.